Alright. Okay, jap. Ada orang yang tak faham lagi So kita ulang balik. Sebab tadi lupa nak record. Okay, semula. Okay. Ada 4 step Hafiz pakai untuk cari signal 4 steps. Okay, so first step is pilih pair. Pair apa yang kita nak trade. Focus on one pair only at one time. Ataupun 2 pair at one time. Tu je. Jangan lebih 2. Kalau lebih 2 otak jadi serabut, jadi pening. Okay. So macam Hafiz bagi contoh sekarang ialah kita fokus GPP, JPY. So kita fokus kepada sell. Okay. So bila JPP, JPY, kita pilih JPY, kita dah nampak market nak jatuh, sell. Kita fokus sell je. Jangan cari signal buy ke, jangan cari yang berlawanan kepada sell. Kita cari signal sell sahaja. Okay. So first step settle. Second step is basic punya forex, which is SNR or trend line. So ini basic lah. Trader wajib tahu. Kalau tak tahu ni, kena belajar dulu yang ni lah. So kalau yang belum tahu SNR or trend line, boleh tengok dekat channel Hafiz Kongsi Ilmu nanti. Dekat pin post tu Hafiz dah share, Hafiz dah pin setiap topik. So SNR and trend line ada dalam tu. Okay. So boleh tengok balik. So ini wajib tahu Alright. So Hafiz bagi contoh lah. SNR support and resistance. So contoh ni ialah support, bawah ni resistance, kat atas ni. Okay. So price akan bergerak memang ikut support and resistance lah. Sebab tu kalau kita tengok price ada naik, ada turun, ada naik. So sama je. Bila naik tu maknanya dia dah berada daripada dalam zone support. Kalau dia naik ke atas sampai dekat resistance, dia berada dalam zone resistance. So bila zone resistance, dia akan turun ke bawah balik. Sampai support, dia akan naik balik. Okay, so itulah market. Market ni antara dua je. Dia nak naik ataupun dia nak turun, tu je. So kita kena pilih wisely, dia nak trade, dia nak turun ataupun dia nak naik. Okay, so the chance is 50-50. 50%, 50%. Okay, itu ialah market. Tapi kita kena pilih dekat mana yang patut kita entry. Alright. So itu second step, settle. Third step ialah breakout. Okay, breakout ni sama ada breakout SNR or trend line lah. So contoh Hafiz tunjuk dulu breakout untuk SNR. Hafiz contoh, Hafiz lukis. Okay, so inilah resistance, inilah support. Support, resistance. Okay, dalam SNR ada dua senario untuk breakout. So first scenario is SBR. Second scenario is RBS. Okay. SNR breakout. So dia terbagi kepada dua. RBS or SBR. So kalau orang tanya SNR ni kalau breakout apa? Ada dua je. RBS or SBR. RBS ni resistance become support. Okay, so dia resistance, dia jadi support. So bila support, SBR sama je lah, support dia jadi resistance. Okay, so Hafiz tunjuk dekat sini, Hafiz lukis. First scenario which is RBS. Okay, Habibi tahu support ni bila price dah kena support, kita akan buy. Bila kena resistance, kita akan sell. So itulah market, dia naik turun. And then akan ada satu senario dia breakout resistance. Ini dipanggil breakout. Okay, so itu dipanggil breakout. So bila breakout ni jangan takut. Ini perkara biasa. Kita tunggu price turun balik dekat line resistance tadi. So kita boleh entry buy dekat sini. Kenapa buy? Macam Hafiz cakap. Kenapa buy? Macam Hafiz cakap, bila dah breakout, kita kena lawan sifat dia. So resistance, sifat dia ialah sell. So bila breakout, kita tak boleh sell lah, kita kena buy. So kita tak boleh anggap dia sebagai resistance, kita kena anggap dia the new support. Support yang baru dekat sini.
So kita fokus support baru lah. Contohnya dia turun, dia naik nanti, dia turun balik. So kita boleh buy lagi. Sebab dia the new support. Alright. So itu adalah first scenario for SNR breakout lah, which is RBS. So SBR ni pun sama je. RS, okay. So price dari resistance contoh, tak kisah dia mana. So bawa dia akan turun ke bawah sebab resistance kan. Sampai dekat support kita akan buy. So itulah market. And then dia akan ada satu breakout macam ni. So ini dipanggil breakout. Dia sudah break support. Okay. So bila break support, jangan takut. Kita tunggu price kena balik, naik balik dekat line yang sama, kita boleh sell dekat sini. Sebab support sudah break out. Okay. So bila support breakout, kita tahu support ni kita fokus kepada buy. Tapi bila dah breakout macam Hafiz cakap, kita kena lawan sifat dia. So kita jadi sell. So bila sell dekat sini, kita tak boleh anggap dia support dah. Kita kena anggap dia the new resistance. The new resistance. Okay. So kalau price jatuh, price naik balik dekat line yang sama, kita boleh lagi. Sebab dia resistant lah. So support akan ada support baru dekat bawah ni lah. Okay. So itu contoh breakout untuk SNR. Okay. So breakout untuk SNR settle. And then Hafiz akan share pula breakout untuk trend line. So trend line ni senang je. Trend line Habibi tahu ada dua, uptrend ataupun downtrend. So Hafiz nak share contoh breakout ni dalam uptrend dulu. Tapi kalau downtrend ni kiranya terbalikkan je lah, sama je lah. Okay, so ini contoh market uptrend. So ini price. Bila uptrend kita tahu uptrend, kita fokus buy sebab market nak ke atas. So sampai line kita buy, naik. Turun, kena line kita, buy juga, naik. And then akan ada satu senario dia breakout. So ini dinamakan breakout. Sudah break kita punya trend line. Ni trend line Yang line tu trend line. Okay, so dia dah break kita punya trend line. So kita tahu uptrend ni kita fokus buy. Tetapi uptrend kita fokus buy. Tetapi sudah breakout. Bila breakout, kita kena lawan dia punya sifat. So sifat dia sepatutnya buy, kita lawan, kita jadi sell. So tunggu price masuk balik. Tunggu price kena dekat line yang sama. Price naik balik, kena line yang sama, barulah kita sell. So itulah breakout untuk trend line. So kalau downtrend sama je lah. Downtrend, dia akan macam ni lah. Buy. Sama je, terbalik je Dia akan ke atas. Okay. So itu ialah breakout. Alright, so settle lah breakout untuk trend line or down or SNR. Okay, so settle step 3. Step keempat ialah untuk cari sharp entry. Okay, sharp entry ni macam Habibi tahu, Hafiz ni mostly signal Hafiz sharp entry lah. Kalau Hafiz share 20 signal seminggu, maybe dalam 14, 15 memang sharp entry. Okay, itu Hafiz punya. Hafiz guna 4 step ni je. Hafiz punya signature memang 4 step ni sahaja. Signature setup. Okay, so sharp entry ni Hafiz guna apa pula untuk masuk sharp entry? Hafiz akan guna engulfing or chart pattern. Okay, so chart pattern ada 4. Chart pattern yang pertama ialah double top. Ini bentuk dia. Chart pattern kedua ialah double bottom. Ini bentuk dia. Chart yang ketiga ialah head and shoulder. Head, shoulder, head. So chart yang keempat ialah inverted head and shoulder, which is head and shoulder yang terbalik ialah shoulder, head, shoulder. So ini ialah chart pattern. Okay, so engulfing ni Hafiz rasa ramai dah tahu sebab dalam Malaysia ni memang famous lah engulfing ni. So engulfing ni candle menelan candle, itu je. Candle biru contoh. Okay, candle biru
menelan candle warna merah. So ini ialah engulf bullish. So kalau terbalikkan dia, contoh engulf merah pula menelan engulf biru. Ini ialah engulf bearish. Okay. So itu engulfing. Alright. So settle untuk 4 step. Ni Hafiz terangkan secara kasar dulu. Nanti kita fokus masuk kepada chat yang sebenar. Okay. So ada pertanyaan tak setakat ni? Ada pertanyaan tak setakat ni? Sebelum Hafiz masuk dalam GPJPY punya setup. Semua faham Webinar sampai pukul berapa tuan? InsyaAllah kalau siap kita siap lah. Pukul 11 mungkin macam tu lah. Okay, faham. Alright. Okay, so kita akan masuk pada dalam chat. Hafiz tunjukkan signal yang Hafiz setup yang Hafiz pakai ni dalam the real chat. Okay. Semua okay Kita fokus masuk pada GPP JPY dulu. Hafiz ada dah list dah ada 3 ke 4 pair yang kita boleh pakai. Hafiz akan ajar. Okay, proceed. Alright. So, first thing first, kita akan masuk GPP JPY, which is dalam family tadi Hafiz bagi sell dekat sini. Zone biru ni Hafiz bagi sell. Okay, so Hafiz terangkan kenapa Hafiz bagi sell dekat sini. So, kalau kita tengok sini, sharp jugalah kalau untuk H4. Tapi dia naik sikit lah, dia naik sikit and dia boleh jatuh. So, dia jatuh ni banyak. Kalau kita ikut dari sini sampai sini dah around 75 pips. Okay. So, okay Hafiz boleh lah, boleh sharp lah. Sharp okay lah sikit Alright. So Hafiz akan share kenapa Hafiz boleh bagi GPP JPY untuk sell. Okay. Alright. So, first Hafiz akan tengok kepada pair lah. Ni Hafiz ikut step yang Hafiz ajar. So first step is kita akan cari pair. So kita dah pilih pair GPP JPY. Alright. So yang step yang kedua kita akan cari sama ada SNR or trend line. Okay, untuk JPP JPY ni Hafiz nampak SNR which is ada kat sinilah ada satu SNR. Kalau Hafiz lukis sorry. Hafiz buat line warna lain lah, nampak tak keliru nanti. Kita buat line warna merah. Okay, so line merah ni ialah line SNR. Okay, kenapa Hafiz cakap SNR? Tengok sini ialah support. Sini pun support. Okay, and then dia buat satu breakout. So step ketiga dah complete. Step 1 complete, step kedua complete, step ketiga pun complete. Okay, sebab dah ada breakout. So macam Hafiz cakap lah, bila dah breakout, contoh macam ni. So sebelum line purple ni, kita boleh anggap dia sebagai support. Tetapi bila sudah breakout, kita tak boleh anggap support dah. Kita kena anggap dia, selepas line purple ni, kita kena anggap dia sebagai resistance. So inilah resistance, ini adalah resistance. So sebab itulah kita boleh sell. So Hafiz dah terang banyak kali, support kita fokus buy sebab market nak ke atas. Resistance kita fokus sell sebab market nak ke bawah. Okay, so sini support, sini support, sini resistance, sini resistance, sini resistance, sini resistance. Sebab apa? Sebab sudah berlakunya breakout. So breakout ni support sudah breakout and then jadi resistance. So Hafiz test dulu. Habis semua, ini ialah RBS ataupun SBR. RBS ataupun SBR, Hafiz ajar tadi SNR kan, ada dua senario dalam breakout untuk SNR. Ramai cakap SBR semua faham lah. So support become resistant which is
asalnya support and then dia jadi breakout. Bila breakout, kita akan tak boleh anggap dia support lah, kita kena anggap dia the new resistance. Sebab itulah kita jadi SBR, support become resistant. Okay, alright, semua faham? Alhamdulillah. Alright, so settle step pertama, settle step kedua. So step ketiga pun dah settle, dah ada breakout. And then yang keempat ialah sharp entry. Okay, yang keempat sharp entry. So sharp entry ni ingat balik apa yang Hafiz guna. Hafiz guna chart pattern and engulfing. Okay, so untuk engulfing, dalam ni memang tak ada engulfing lah. Okay, tak ada engulfing. Tetapi apa yang Hafiz nampak, ada satu chart pattern dekat sini. Chart pattern double top. So ini ialah first entry. So untuk double top ataupun chart pattern, dia akan ada dua entry. Setiap chart pattern tu akan ada dua entry. So kalau terlepas entry pertama, entry kedua pasti ada. Okay, so entry kedua ada pada neckline. Inilah neckline. Okay, so bila neckline ni sama je, walaupun price dah ke bawah, kita tunggu price naik ke atas. Masuk zone kita, kita terus sell. Sebab ingat, double top and HNS kita fokus kepada sell sebab price nak ke bawah ni. Double bottom and inverted HNS kita fokus kepada buy sebab price nak ke atas. Tengok arrow yang Hafiz lukis tu, itu arah price untuk nak pergi ke manalah destinasi dia. Okay, so sekarang ni double top. So apa yang Hafiz, sepatutnya sini first entry, tetapi kita dah terlepas lah, dah lama dah tu. So kita boleh fokus kepada second entry, which is dekat neckline ni. So line merah ni ialah kita punya support resistance tadi. So kalau tengok sini tak berapa sharp lah, tapi Alhamdulillah memang turun 75 pip. Ni zone yang Hafiz share tadi untuk kita sell, tetapi dia naik jap, dia ambil neckline tu and then dia turun. Okay, so turun 75 pips. Okay, so complete 4 step. First step, pilih pair. Kedua, SNR and trend line. Sama ada dua tu lah. So dalam GPY ni kita nampak SNR. Yang ketiga ialah breakout. So breakout kita dah tahu tadi, sini adalah SBR. Okay, support become resistant. So yang keempat untuk cara dapat sharp entry ialah kita gunakan chart pattern, which is second entry for double top. Okay, so mungkin ada yang tak faham lagi dalam GPY ni. So Hafiz akan tunjuk satu lagi dekat Eurocat. Eurocat tengah pacak sekarang. Okay, wish Eurocat berapa pips ni. Ini zone yang Hafiz share tadi. Eurocat Hafiz share sini. Sekarang ni dah pacak gila. Around 75 pips. Weh, siapa hold memang sedap lah. So kalau Hafiz, memang Hafiz bagi tahu tadi nak hold set BE. Okay, itu je cara Hafiz. Jangan riskkan account. Nak hold wajib set BE. Itu cara Hafiz lah. Hafiz dah ajar semua family semua macam tu. Okay, so sekarang Hafiz akan terangkan simple thing dengan pada Eurocat pula. Okay, so ingat balik kita punya 4 step. First step, cari pair. So Eurocat Hafiz pilih. Hafiz cakap dekat family tadi, okay, kita boleh fokus buy. So bila fokus buy, kita kena tengoklah dekat kita punya step, SNR or trend line ataupun breakout, ataupun kita akan cari sharp entry guna chart pattern ataupun engulfing, macam tu lah. Okay, so in Eurocat ni Hafiz rasa lagi senang lah untuk faham daripada GPY tadi. Okay, Hafiz akan share. Okay, Hafiz guna ni sebenarnya dalam alright. So Hafiz cari Eurocat ni dalam M15 Okay, so basically time frame ni semua boleh pakai. Okay, semua boleh pakai based on your setup. So Hafiz bukan tak nak ajar time frame. Time frame ni semua boleh pakai sebenarnya. Tapi ikut dia punya rentak. Okay, time frame ni macam Habibi tahu,
jangka hayat sesuatu candle. So M15 ni, satu candle ni dia punya jangka hayat dia 15 minit je. Setiap 15 minit dia akan close, dia akan fokus, dia akan open the new candle lah. Okay, so itu ialah time frame. Alright, so Hafiz akan terangkan Eurocat ni based on M15 punya setup. Okay, so Hafiz bagi signal buy dekat sini. So kenapa buy? Hafiz akan fokus kepada step kedua. Step kedua kita kena cari trendline ataupun SNR. So dalam ni Hafiz ada nampak satu SNR lah, which is dekat sini. Okay, dekat sini ialah SNR. Okay, ni line purple Line purple ni kita anggap dia sebagai breakout lah. Okay, so line merah ni ialah kita punya SNR. So sebelum line purple ni ialah resistance, and then dia buat satu breakout. So bila breakout, resistance dah breakout, macam Hafiz cakap, resistance kita fokus sell, tetapi kita kena lawan dia punya sifat. Daripada sell kita kena fokus buy. So bila fokus buy, kita kena anggap dia the new support. So kita pakai dalam ni ialah RBS, resistance become support. Sebab itulah kalau tengok yang selepas dia breakout ni, sampai sini dia naik, sampai sini dia naik. So inilah support lah. Sampai sini dia naik balik, sampai sini dia naik. So banyak kali dia retest. Okay, dia dah test banyak kali support ni. And then dia turun kejap, which is dia ada ambil kita punya mention dekat sini. Hafiz tunjuk. And then dia terus naik ke atas. So sekarang ni apa yang Hafiz terangkan dah complete one step first, step second which is SNR or trend line, and then step yang ketiga pun breakout dah ada So sebab itulah kita pakai kepada RBS, resistance become support. Okay, yang keempat ialah sharp entry. So sharp entry ni macam Habibi tahu, Hafiz guna engulfing or chart pattern. So kalau Habibi tengok elok-elok dekat Eurocat ni, di sini ada satu HNS, inverted HNS, which is HNS yang terbalik lah. Shoulder, head, shoulder. Sebab tu Hafiz cakap, step yang Hafiz pakai ni senang sangat, tetapi kena fokus banyak. Okay, kadang-kadang ada yang tak nampak, okay, ni tak perasan pun ada head and shoulder, tak perasan pun ada engulfing macam tu. So jangan risau, yang day by day Hafiz akan revise balik pada yang join family lah. Okay, so Hafiz nampak sini ada satu inverted HNS. So kalau Habibi tahu, HNS ni kita fokus kepada buy sebab price nak ke atas. So first entry for HNS which is here. Second entry is neckline. So ini zone second entry. Ini second entry. So dekat sini ialah second entry. Sebab tu dia turun kejap tadi. Okay, tapi still direction yang betul lah. Alright. So macam Hafiz cakap, step keempat Hafiz pakai chart pattern and engulfing. So kalau kita tengok sini, dekat sini pun ada engulfing. Dekat sini ada engulfing, which is engulfing bullish macam Hafiz bagi tahu tadi. So tahu bullish ni ialah nak ke atas lah, bull. Market bull nak ke atas. So kita boleh fokus buy. Dah banyak confirmation menunjukkan untuk buy. So ini ialah engulf bullish. So cara Hafiz untuk pakai engulfing ni, Hafiz tak buat zone macam ni. Hafiz akan marking candle yang ditelan ni. Hafiz akan marking macam ni. So ini je zone Hafiz. Ini memang boleh dapat sharp entry. Okay. So nampak tak dia masuk dalam engulfing and then gabungan pula dengan
inverted HNS, kita dapat sharp entry dekat sini. Okay. So complete for step, terus pacak ke atas 75 pips tadi kan. Terus naik ke atas daripada sini. Okay, tapi Hafiz bagi dalam zone ni dah tadi. Dia turun kejap je, and dia turun ambil ni, terus naik atas. Okay, so itu 4 step yang Hafiz pakai. So setakat ni ada yang faham, ada yang tak faham tak untuk step yang Hafiz guna, Hafiz pakai ni? Eurocat boleh turun ke? Sekarang ni Hafiz tak nampak Eurocat nak turun lah. Kalau tengok momentum dia memang nak naik ke atas. Setakat ni faham Okay, so simple tak Hafiz punya setup ni, Hafiz punya step untuk cari signal? Simple Okay, so macam Hafiz cakap lah, tak perlu complicated dalam forex ni. Kena jumpa one technique and then stick on that technique je. Jangan tukar-tukar teknik. Jangan hari ni nak pakai lain, esok nak pakai lain. So yang nanti otak jadi sabut. So focus on one. So kalau setiap hari signal Hafiz memang Hafiz pakai 4 step ni sahaja. Tak ada step lain. Hafiz dah guna step ni almost 3-4 tahun dah. Okay. So itu yang Hafiz compilekan daripada semua yang Hafiz belajar. Hafiz compile in one step, which is 4 step tadi lah. So kalau tak nampak chart pattern, tak nampak trend line, bermakna tak cukup mahir lagi. So kena fokus, kena banyak apply apa yang Hafiz ajar ni, insyaAllah akan nampak. So sebab kita takkan pandai in one day, in one night kita takkan pandai. So kita kena more focus and experience dulu. Okay, experience memang penting dalam forex. Sebab tu kalau kita buat salah dalam forex, insyaAllah esok dah tak buat salah tu dah. So salah tu penting sebenarnya. Bukan salah tu bermakna kita gagal, tak ada. Salah tu ialah pengajaran. Okay. Faham setakat ni faham Inverted HNS pada 2 Julai boleh pakai nanti? Boleh, tak ada masalah. Selagi dia nak pakai neckline tu belum dipakai, ataupun first entry, second entry tu boleh pakai. SNR tu kena perfect ke? Tak perlu perfect. Macam Hafiz cakap lah, kalau kita nak fokus SNR sahaja, tak cukup. So kita buat zone SNR tu, kita tengok dalam SNR tu ada apa? Ada engulfing ke? Ada chart pattern ke? Ada breakout ke tak? Itu je. SNR ni just indicator lah sebenarnya cerita. So Hafiz tak pakai indicator yang BBMA, Fibo, Hafiz tak pakai. Hafiz juga lukis sendiri je. So SNR tu ialah my indicator lah. Indicator tu kita kena lukis sendiri lah. Okay. So faham So kita nak fokus kepada next pair tak? Dia buat satu lagi pair GPP USD. So Eurocat and JPY ni semua faham Setakat ni semua okey Okay, ada orang cakap nak GU. Okay, jangan risau. GU ni Hafiz pun dah bagi tadi. Kita tengok GU GU Hafiz ada bagi sell juga, sama je. Okay, GU pun sama kak. GU lebih kurang je dengan GPP JPY. Okay, so ini adalah zone yang Hafiz share tadi. Sell lah. Dalam family lah Hafiz share. Sell. So kalau Hafiz tengok ni, sekali pandang dah nampak dah. Ada HNS, ada SNR, ada engulfing. Dan nampak terus. Okay. So itulah pentingnya experience. So yang join dengan Hafiz Join Family, jangan risau. Hafiz akan buat video almost every 2 day. Hafiz akan buat satu video kan. So insyaAllah daripada video tu, Habibi boleh nampak slow, one by one, day by day. InsyaAllah lama-lama memang akan nampak macam apa Hafiz nampak lah. So dulu Hafiz tak ada orang buat video macam tu. Hafiz buat video sendiri. Hafiz buat video, Hafiz lukis, Hafiz cakap seorang-seorang. Itu cara Hafiz lah. So sekarang ni Hafiz ada, Hafiz akan bantu Habibi semua untuk faham. Yang penting kena tengok video tu je. Okay. Alright. So kalau apa yang Hafiz nampak sekarang ni, terus nampak sini ada satu HNS. Breakout. Naik sini, sell. So itu secara kasar lah.
Tapi Hafiz akan terangkan step by step macam Hafiz ajar tadi. So first step is kita tengok kita punya pair. So pair yang Hafiz pilih sekarang ialah GPP USD. Alright. So second step is kita akan cari SNR or trendline. So dalam pair ni Hafiz nampak SNR juga, which is zone yang Hafiz buat ni ialah SNR lah. Sebagai contoh, sini tengok masuk zone kita, dia terus naik ke atas. So kita boleh fokus kepada support lah. Sini dia naik atas, kena sampai zone dia terus naik atas. So still support. And then dia ada satu breakout. Dari sini dia breakout. So sini kita boleh fokus dia sudah breakout. So bila breakout, support breakout. And then macam Hafiz cakap, jangan gelabah, jangan takut. Breakout ini normal. Tunggu price masuk balik dalam zone. Bila masuk balik dalam zone, kita kena sell lah. Sebab dia, kita pakai SBR, which is support become resistant. Okay, sebab tu kita sell. Resistant, sell. Support ialah focus buy. Okay, so ini adalah the new resistance. Alright, so complete complete step. First step is dapat GBPUSD. Second step kita cari SNR, dah jumpa SNR. Step ketiga ialah breakout. Step keempat ialah chart pattern lah, of course. Sini ialah satu head and shoulder. Head and shoulder lama pun tak kisah selagi dia head and shoulder boleh pakai. So macam Hafiz cakap tadi, head and shoulder, this is the first entry. Tapi first entry kita ni kita dah terlepas lah. Kalau ikutkan dekat sini lah first entry, kita dah terlepas lah, dah lama dah. So kita pasti akan ada peluang kedua untuk entry HNS ni, which is dekat neckline. Neckline dekat sini. Okay, so inilah second entry. Kalau terlepas first entry, jangan risau, second entry pasti akan ada. Alright. So, kita first step, GBPUSD of course. Second step, kita pakai SNR. Third step, kita cari breakout. This breakout yang kita guna ialah SBR. Support become resistant. Yang keempat ialah kita Hafiz cari sharp entry, which is sama ada engulf or charten. So dalam GBUSD ni kita pakai chart pattern, which is HNS. Alright. So ada banyak reason untuk sell. First reason is SNR, second reason is SBR, sharp entry kita pakai chart pattern. Chart pattern pun menunjukkan which is HNS. So complete ada 3 reason untuk sell. So takkanlah dia tak turun lagi. Betul tak? Melainkan kalau kita pakai SNR je untuk kita entry sell. So itu bagi Hafiz tak strong untuk signal tu nak turun ke bawah lagi banyak ataupun nak naik ke atas. Tak cukup strong. Okay, so 3 reason. Bagi Hafiz 2 reason ke atas mesti akan turun macam ni lah. So kalau tengok GBPUSD ni dah around, alhamdulillah, kalau tarik sini dah 64 pips, 65 pips lah kat bawah ni. So dah running 50 pips daripada 4 step yang Hafiz pakai tu je, which is simple step, tapi kena nampak, kena more focus, kena experience dulu, baru boleh pakai macam ni lah, mudah. So, faham kan ni? GBPUSD Hafiz dah terangkan, GBP/JPY Hafiz dah terangkan, EuroCAD Hafiz dah terangkan. So, Hafiz dah terangkan ada 3 pair apa yang Hafiz pakai. Faham Simple and faham. Senang je. Tak perlu nak pakai step yang complicated, tak perlu nak tukar-tukar step, tukar setup. Just focus on one signature setup lah. Kena backtest untuk yakin. Yes, dalam forex ni memang kena backtest and trade. Kalau kita trade dengan demo, bagi Hafiz okey, tapi
bila demo kita takut tak? Tak takut kan, sebab tu bukan duit kita, betul tak? So kita tak boleh practice demo tu dengan, kita tak boleh practice emosi kita dengan demo. Betul tak? Alright. Set BE macam mana? Set BE, nanti Hafiz buat video lah. Set BE basically macam ni. Hafiz dah terangkan dalam family, Hafiz dah bagi tahu video BE sebenarnya. Dalam pin post. Okay. Okay, ada orang tanya macam nak join family. Nanti Hafiz lepas webinar ni, Hafiz akan open lah beberapa slot untuk siapa nak join. Okay, so sekarang ni Hafiz buka Q&A dulu, baru kita fokus kepada next topik ataupun apa yang kita nak bincangkan. Kita nak tengok live trade ke. Okay, so sekarang ni apa yang Habibi nak tanya, boleh tanya. Hafiz akan cuba jawab. Sebelum kita masuk ke pair, ada cakap nak tengok goal lah apa, tapi kita tengok goal. Tunggu dulu. Modal kecil bawah 50 USD boleh join ke Hafiz? Okay, so berkaitan modal ni, sebenarnya kena hati-hati juga. Hafiz modal 50 USD ni paling minimum untuk selamat trade cara Hafiz ni. Kalau bawah 50 USD, takut capital tu tak tampung untuk cara Hafiz lah. So Hafiz, sebab tu Hafiz bagi tahu kalau dalam family nak join kena 50 USD ke atas. Tapi Hafiz sarankan 100 USD. Itu the best bagi Hafiz lah. Okay. So kalau nak join boleh PM nanti Hafiz akan bagi satu contact lah. Alright. SL auto macam mana Hafiz? SL memang Hafiz akan share. Kalau tengok dari zone tu kita boleh set 20 tips dari zone. Okay. Broker mana Hafiz? Okay, Hafiz pakai broker otak. Okay, broker ni pun satu topik yang hangat lah sekarang. Okay, ramai juga PM Hafiz dalam Telegram. Beritahu Hafiz, broker ni tak pernah dengar tapi ramai promote. Boleh pakai ke? Bagi Hafiz, broker ni ialah paling penting dalam forex. Tanpa broker kita tak boleh trade, betul tak? Tanpa broker kita tak boleh trade langsung. So, broker ni ibarat kita punya orang tengah dalam trade. So nak pakai broker, kena cari broker yang kita selesa, broker yang kita percaya untuk pakai. Kalau broker baru, contohlah broker baru, Hafiz tak pernah nak recommend sebab diorang broker baru, so duit tak banyak. Contohlah Habibi deposit $100, $100 contoh, dapat jackpot 100 USD, 100,000 USD. Rasa boleh bagi broker tu boleh bayar tak? Sebab broker baru, duit pun tak ada lagi. So bahayalah benda tu bagi Hafiz lah. Spread, orang tanya otak. Hafiz pakai otak. Basically Hafiz pakai otak dah 4 tahun. So setakat ni untuk withdraw, untuk deposit tak ada masalah. Withdraw laju boleh pakai FPS. Deposit pun laju boleh pakai FPS. Macam beli dekat Shopee, beli dekat Lazada tu sama je. So memang laju, tak ada masalah. Okay. Otta the best. Yes, setakat ni Hafiz pakai Otta lah. Alright. Macam mana nak set trailing loss? Trailing loss? Hafiz tak pernah pakai trailing loss tu, sorry. Hafiz tak pernah pakai trailing loss. Okay, Hafiz macam mana nak marking SNR yang valid? SNR ni, okay. Sekejap SNR ni is my indicator. So bukan tempat untuk entry sebenarnya. Ini indikator Hafiz untuk tahu dia nak retest dekat mana, dia nak pergi ke mana, tu je. SNR ni basically macam ni lah. RS. So ni resistance, itu support. So SNR, price dah kat support, kita akan naik ke atas. Price dah ke resistance, dia akan turun ke bawah. So itulah market, perjalanan market. Alright. So Hafiz takkan pakai support ni buy, tak macam tu. Hafiz akan tengok sebelum dia ni ada apa, ada chart pattern ke, ada engulfing ke, yang Habibi pakai lah, pakai trailing stop ke apa, Hafiz tak tahu yang tu. So pakai BBMA ke, kena pakai macam tu. So SNR ni bagi Hafiz valid.
kecuali cara nak validkan SNR tu kena tengok ada check pattern tak, boleh tak kat support ni kita buy. Okay, sebelum sini ada HNS lah, VTS, nampak fokus buy lah ni. Okay, boleh entry dekat netline contoh, entry buy sini sebab sini dekat support. So itu cara Hafiz lah. Ataupun sebelum ni ada engulfing bullish, so bermakna nak naik ke atas, so kita entry buy kat sini baru dia akan naik ke atas. So jangan rely 100% dekat SNR, kena tengok confirmation yang lain juga. Itu cara Hafiz. Okay, Okta best withdraw duit baru seminit je. Cakap lah Okta laju, tak ada masalah. Okay, Hafiz tak kena withdraw income tax ke banyak-banyak? Mestilah kena bayar lah, itu mesti bayar. Okay, alright. Confirmation perlu ada 4 ke? Bukan, 4 tu ialah sahaja. Confirmation 2 ke atas dah kira cara Hafiz lah, dah kira valid lah. Okay, so ada tak dalam ni yang guna Okta, ataupun ada tak yang dalam ni guna broker lain? Cuba bagi tahu Hafiz, apa pandangan Habibi daripada broker lain ke, lambat ke, ataupun ada masalah ke? Cuba bagi tahu. Setakat ni Okta alhamdulillah tak ada apalah. Yang pakai broker lain ada masalah tak? Like Forex, Hafiz pernah dengar like Forex ni, tapi like Forex ni bukan spread besar ke? Like Forex spread besar kan? Ada tak? Bull prime selalu lag. Bull prime ni yang Hafiz selalu ditanyakan. Okay, so bull prime ni Hafiz rasanya broker baru, Hafiz tak sure. Tapi kalau broker baru ni memang Hafiz jauhkan lah. Itu cara Hafiz lah. Okay, setakat ni Okta ramai. FBS, ada orang cakap ni apa, FBS tak bagi saya withdraw. Tengok, itu masalah broker-broker lah. Hafiz tak nak tolong lah tu. Sebab tu lah Hafiz promote Okta Forex. Okay, so yang lain Hafiz tak tahu. Okay, so itu salah satu FBS cakap tak boleh withdraw tadi masalah. Spread tu yang ni lah, ni spread. Ini spread Habibi. Dia ada line biru, ada line merah. So inilah spread. Pertengahan dia ni spread. So spread ni ialah keuntungan broker. Okay, inilah keuntungan broker yang ambil. So broker ambil sikit je daripada kita punya setiap entry kita lah. Okay, Tipmil account ada pro low spread tapi ada commission. Tak tahu commission ni masalah tak? Okay, alright. So kita fokus kepada kita nak tengok live trade ke? Kita nak cari live trade ke? Nak tengok gold ke? Tak ada Habibi nampak setup gold ke sekarang? Buy ke sell? Cik tulis sikit. Gold apa? Sell ke buy? Sell. Okay, ramai cakap sell. Ada perlu cakap buy pun ada. Kita tengok Kalau ada signal kita entry sekali. Kalau tak ada, kita park tepi dulu. Okay, sekarang ni Hafiz buka gold dekat patut ramai cakap sell. So line yang Hafiz buat ni ialah line SNR. Okay, inilah support and then dia buat satu breakout. So kita akan jadi dia SBR lah. Support become resistant. So dia dah ambil resistant kita tadi sini. Resistant sudah dia ambil. Tapi jangan risau, kita tengok luar ada confirmation tak.
Sekarang dekat H4, dekat H1 ada chart pattern ke, ada engulfing ke. Ni engulfing Habibi. Ada engulfing bearish. Ini engulfing bearish. So price jatuh. Tunggu dia masuk zone kita sini. Kita boleh sell. So ini zone biru tu Hafiz buat untuk engulfing bearish lah. So kita buka H1. Oh, dah terlepas lah Habibi. Ni masa ni 1 hour. Dia dah masuk. Ni candle pukul 10, pukul 9, pukul 8. Pukul 8 ni dah masuk lah. Pukul 8 tadi sepatutnya kita boleh sell. Tapi kita dah terlepas lah ni. Dia dah kat bawah ni. So jangan glob ni lagi. Jangan tergopoh-gapah lagi untuk entry sell sini. Bahaya. Kita tunggu price naik balik. Okay. So kita tunggu je ni naik. Kalau sebelum webinar ni habis, kalau ada gold ni naik dulu, kita boleh live trade. Tapi kalau tak lagi, Hafiz akan monitor. Kalau cun, Hafiz akan share signal. Jangan risau. So far memang ada. So far memang complete lah. Cheese. First 4 step tu. Hafiz terangkan balik. First kita pakai SAU, USD. Kedua ialah kita pakai SNR. Ketiga ialah breakout. Which is breakout kita pakai ialah SBR. Support become resistant. So menunjukkan sell lah. Okay. So yang keempat kita cari sharp entry. Kita pakai engulf. Engulf bearish. Menunjukkan untuk sell juga. So complete 4 step. Tapi kita terlepas sebab signal tu masuk pukul 8 tadi. Pukul 8 malam tadi. Okay. So ini candle pukul 10. Ini yang biru ni candle pukul 9. Yang candle merah ni candle pukul 8. So pukul 8 tadi dah masuk lah. So kita park tepi dulu. Jangan gelabah untuk entry. Kita fokus, kita entry on the right price. So the right price is dekat zone tu lah. Okay. Faham tak? Faham tak yang Hafiz lukis guna 4 step pada gold? Ada 4 step tu, nampak tak? Nampak Faham, cantik. So engulf tu ada orang tanya, engulf tu nak pakai macam mana? Engulf tu pakai cari dalam SNR. Ataupun cari dekat chart pattern punya second entry ke apa. Engulf tu dalam zone lah. Dalam zone SNR, dalam zone chart pattern, dalam zone trend line boleh pakai engulf tu. Okay. Terangkan lagi goal. Okay, ada orang tanya, ada suruh terangkan lagi sekali lagi Hafiz delete dulu. One more time. So kita semua boleh faham. Okay. Alright. So first, macam Hafiz cakap, first step kita cari pair yang kita nak entry lah. Lepas tu kita nak fokus je nak buy ke sell. Okay, untuk goal kita pilih, untuk first step kita pilih goal. And then kita fokus kepada sell sebab ramai cakap sell tadi. And then kita cari SNR or trend line. So SNR dia dekat sini. Which is ini support, and then dah berlaku satu breakout. So step ketiga dah dapat sekali. Step kedua cari support or resistance or trend line. Support, resistance or trend line. Yang ketiga ialah breakout. So breakout pun dah ada. So breakout yang kita pakai ni ialah SBR. Support become resistant. Okay. So dalam support become resistant kita kena cari juga engulfing dalam zone tu juga. So kalau kita tengok H4 ada engulfing. Kita pergi H1 dulu. Kita turun ke time frame yang kecil. So itu pentingnya time frame Tak ada juga. So, kita pergi ke M30. Tak ada juga. Dekat M15
baru ada satu cantik, which is dekat sini. Ni ialah engulfing. Okay, so kita pergi balik dekat H1. Marking macam ni. Dia masuk zone kita. Dia terus jatuh. Tapi ini pukul 8 tadilah Bibi. Pukul 8 ni dah lama, dah 2 jam yang lepas. So kita dah terlepas sebenarnya. Tapi kita tunggu, jangan entry sini. Ini bahaya. Contoh kita entry sini, tiba dia naik balik. So account kita akan floating banyak. Sebab goal ni nampak je macam ni. So daripada sini nak ke atas ni dapat floating. Nampak kecil. Tapi goal, dia pakai margin yang besar. So kita entry on the right, at the right price only. Jangan tergopoh nak entry sini. Kita chill dulu, letak tepi dulu. Okay, so itu penerangan Hafiz untuk gold guna 4 step yang Hafiz pakai. So complete. First, SAU, USD. Second, kita pakai SNR. Third, kita pakai breakout, which is SBR. Fourth, kita pakai sharp entry. Kita pakai engulfing. Okay, so sharp ke tak ni? Sharp lah kan? So kalau kita start kelas awal pukul 8 tadi, insyaAllah boleh entry. Sharp tak? Cara Hafiz, sharp tak? USD CAD, okay. Ada orang cakap USD CAD. USD CAD nampak apa? USD CAD nak naik lagi Habibi. Tak boleh lagi. USD CAD tak boleh lagi. USD CAD memang agak risky lagi lah sebab dia tengah momentum naik atas. Nas, Sharp, ECAD saya hold. Padu, Alhamdulillah hold. Hold set BE tak Nas? Hold set BE tak? Okay, last. Hafiz akan buka last. Pair apa lagi nak tengok? JPP JPY. Okay, JPP JPY JPP JPY bahaya lagi Habibi sebab momentum still ke bawah. Kuat ni, strong. Memang ada zone. Sini memang ada zone tetapi risky. Sini ada support tapi risky sebab momentum still nak ke bawah. Okay, Hafiz terangkan sikit lah kenapa Hafiz cakap tu support. So kalau tengok sini, ini line Hafiz buat. Okay, line merah ni ialah support, which is ni support, ni pun boleh jadi support lah. Tetapi risky dia sebab price momentum ke bawah lagi and then dia sudah breakout dekat lower time frame ni. Nampak tak? Dia dah breakout. Dia dah naik balik. So kalau nak entry boleh tapi memang risky gila. Hafiz takkan lawan trend. Macam ni lawan trend lah. Sebab Hafiz bagi sini sell tadi. Kalau sekarang kita nak bagi buy, memang lawan trend lah. So kalau lawan trend ni memang bahaya. Sepatutnya kita sell tapi kita counter buy. Risky untuk account kita. Okay. So secara Hafiz memang Hafiz play safe. Kalau boleh nak semua TP. Sekarang pun semua TP lagi insyaAllah. Minggu ni Alhamdulillah semua TP kecuali ada satu cut in zone lah. Okay, so yang baru join, Hafiz nak bagi tahu something. Perbezaan Hafiz punya family dengan group lain lah. So basically family Hafiz ni, Hafiz akan bantu. Tengok dalam pin post ni ada 11 video. Video ni Hafiz buat every 2 days. So 2 hari Hafiz akan share satu video untuk mantapkan lagi kita punya pemahaman dalam trading. So apa yang Hafiz share video ni basically based on my signal lah. So contoh signal hari ni JPP JPY jatuh. So Hafiz akan share okay kenapa dia jatuh. Hafiz nak kalau boleh nak semua family nampak cara Hafiz pakai yang 4 step tadi. So macam Hafiz cakap lah, Hafiz ajar malam ni tak semestinya hari ni terus pandai. Kena tengok on yang lepas ataupun tengok yang sekarang. So macam sekarang ni macam dalam family ni Hafiz akan share lepas signal je Hafiz share, lepas signal je Hafiz share.
So Arab yang masuk ni memang faham lah. Okay. So tengok GPUSD Hafiz share dekat sini zone. So Hafiz akan kira pips ni dari zone ni lah. So Hafiz tak adalah macam yang cakap layer-layer tu, Hafiz kan nak kutuk, tapi kalau nak buat kerja kena buat kerja betul lah. Kalau layer and then claim dari layer tu je jadi nyanyi orang lah. Bagi Hafiz tak elok lah macam tu. Okay. So tengok GPUSD ni Hafiz pun bagi sharp entry, dia terus terjun, Hafiz pun claim dari sini, tak ada masalah. So Hafiz tak claim dari zone yang layer atas tu, Hafiz tak claim. Okay. So itu cara Hafiz lah untuk bezakan dengan lain. Okay, so GPPSD ni tak ada Clad TP, okay, GPP JPY, Freefall, Clad TP ni Hafiz terangkan tadi lah, GPP JPY ni. Okay, ADSD Hafiz ada share dalam public sekali tadi. Okay, so ini ialah USD CAD. USD CAD pun Hafiz ada share sell semalam lah. So semalam pun Hafiz still kita claim dari zone sahaja, tak ada claim dari layer ke apa. Okay, itu cara Hafiz. GBUSD fly, Hafiz ada bagi juga. GBUSD buy semalam sebelum kita sell hari ni. So basically kita memang makan atas bawah lah dalam family ni Alright. Okay, so inilah pin post. Hafiz ada pin 13 post. Semua video. So apa bezanya video dengan biasa ni? Bagi Hafiz, kalau Hafiz tulis saja, Habibi tak susah nak faham. Kalau Hafiz buat video sekali penerangan macam webinar macam ni, mesti akan lebih faham. Okay, so Hafiz terangkan apa yang Hafiz nampak, Hafiz cakap, Hafiz bagi tahu macam mana. So itu cara Hafiz mengajar orang lah. Hafiz akan bagi video. Okay, video ni pun every 2 days macam Hafiz cakap, setiap signal yang cantik Hafiz akan share. Kadang signal yang lost pun Hafiz akan bagi tahu kenapa kita lost, so kita tak buat salah yang sama. Okay, so itu cara Hafiz lah. Alright, and then minggu depan ataupun 2 minggu depan Hafiz akan buat satu kontes grow account dalam family lah. Okay, so yang family nanti Hafiz akan bagi tahu macam mana nak join. Semua orang boleh join, jangan masalah, tapi Hafiz akan kena minta sedikit info lah nanti. Okay, kontes grow account ni Hafiz akan pilih based on percentage grow. Tak kisahlah modal berapa, tapi kita tengok percentage. Contohlah modal 50 USD je, tiba-tiba dia boleh grow sampai 500 USD. Tapi yang modal 500 USD boleh naik sampai 550 je. Mestilah yang 50 USD kepada 500 tu yang menang. Okay, so Hafiz akan pilih pemenang based on percentage. So semua adil lah. Alright, so pemenang pertama Hafiz akan bagi RM1,000, pemenang kedua RM500, pemenang ketiga RM100, 5 orang Hafiz bagi. So nanti Hafiz akan bagi tahu dalam channel macam mana kita nak Habibi boleh join. Okay, so itu untuk kontes lah. Alright, so kontes ni insyaAllah boleh start minggu depan ke ataupun 2 minggu depan. Hafiz akan beritahu tarikh yang sebenar. For now, Hafiz akan open for registration starting from tomorrow kot. So Hafiz ajar cara Hafiz. So Habibi boleh try trade sendiri ke apa, kontes grow account kan. So nak tunggu signal Hafiz pun boleh, nak trade sendiri pun boleh. Boleh apply ilmu yang Hafiz pakai. Okay, so ini Hafiz punya summary hari ni lah, macam Hafiz cakap tadi. So setakat ni all TP lagi lah, kecuali ada satu EuroJPY cut in zone. So dia tak SL, cuma dia cut in zone dalam 5 ke 10 pips sahaja. Lepas tu Hafiz terus bagi recovery lah semua. Okay, so itu cara Hafiz bagi signal, ataupun cara Hafiz educate family Hafiz. Alright, so siapa nak join tak ada masalah. Hafiz akan bagi tahu dalam public nanti cara nak register. Okay, so siapa nak join? Ada nak join tak? Ada channel lain dah ESL terus gone senyap. Kalau Hafiz dia takkan dia jatuh, dia akan cover. Alhamdulillah. Zikri ni dari family Alhamdulillah, terima kasih support Hafiz. Okay, ada nak join tak? Okay, ramai join Okay, dalam ni Hafiz rasa ada family juga. So dari family boleh tak bagi tahu, kita bagi tahu yang orang luar ni best tak masuk family? Best tak? Signal Hafiz okay ke tak? Jujur je, tak ada masalah. Kalau cakap ada SL ke apa, bagi tahu je. Tapi so far minggu ni memang all TP lah. Kalau signal loss pun kita akan recover, tak ada masalah.
Mantap. Terima kasih Habibi. Terima kasih family. Okay. Okay, yang nak join jangan risau. Hafiz akan buat satu post nanti. Boleh register malam ni. Esok kita boleh start pulung profit balik. Nanti Hafiz bagi ni, jangan risau. Okay. So untuk webinar malam ni. Setakat ni okay tak Habibi? Faham tak 4 step Hafiz? Power tak 4 step Hafiz? Jelas? Power tak 4 step tadi? Complete confirmation tak? Sekali masuk terus beratus pip kan? Okay, jangan risau. Yang masuk ni Hafiz akan share lagi banyak. Time by time Hafiz akan share. Jangan risau. Yang baru join, Hafiz akan try to try untuk bawa Habibi ke pro trader. Alright. So itu janji Hafiz lah. Video akan ada setiap 2 hari, memang akan ada. Okay. Alright Habibi. Alhamdulillah, terima kasih. So yang nak join, Hafiz akan Hafiz akan buat satu posting nanti. And webinar ni pun Hafiz akan share dalam Hafiz Kongsi Ilmu. Hafiz Kongsi Ilmu, Hafiz akan share webinar ni. So semua orang boleh masuk, semua orang boleh tengok. Lagu, orang tanya lagu. Lagu ini Habibi, lagu Hiyonat. Boleh try Google. Engaf tengok kat time frame mana, tak kisah Habibi. Better time frame H1 lah bagi Hafiz lah. AUD CAT, dah tak ada AUD CAT lagi. Tengok last AUD CAT ADCAT ni tak complete lagi, tapi nampak boleh buy. Okay, kenapa tak complete line merah ni Hafiz buat ialah SNR. So sini ialah support. And then inilah resistance lah. Sepatutnya kita sell sini lah tadi. Bukan tadilah, sebelum ni. Sorry. Inilah resistance. So sekarang dia dah break resistance. Dia dah masuk dekat ni balik. So dia dah buat 3 kali. Support become resistance dah ada kat sini. SBR dah ada kat sini. And then sekarang dia buat satu lagi, RBS. Which is baru je dia buat. Boleh buy. Sini tak ada engulfing Tak kira engulfing Habibi. Sebab dia kalau tengok balik, okay, Hafiz tunjuk ini bukan engulfing Candle merah. Okay, Hafiz punya engulfing, kita more kepada body. So sekarang ni body biru ni tidak ditelan sepenuhnya oleh merah. So kalau Hafiz punya engulfing, kita akan fokus kepada body lah. Kalau macam ni memang nampak cantik. Okay, so body merah ni menelan sepenuhnya body warna biru. So macam sekarang ni dia ada satu, dia lebih sikit. So Hafiz tak anggap dia sebagai engulfing. Itu cara Hafiz nak tengok engulfing lah. Tapi ni bukan engulfing Sebab Hafiz akan fokus macam ni, body sahaja. Kalau macam ni, dia ada ruang kosong macam ni, Hafiz tak kira engulfing. Sebab dia engulfing cuma tak complete. Okay, so kalau nak entry buy boleh. Tapi bagi Hafiz tak lah. Sebab engulfing dia ni tak terlalu complete. Alright, faham tak? Kalau shadow yang terlebih, boleh dikira engulf tak? Boleh, dia body je. Itu cara engulfing Hafiz lah.
Calon girlfriend Hafiz memang body je. Tapi AUD cat tu jujur Hafiz cakap memang nampak bi. Memang cantik untuk bi. Tapi kalau ikut step Hafiz tak complete. Kalau tak complete ni Hafiz akan tinggal tepi dulu, kita akan cari signal baru. Okay? Okay. So layer ni Hafiz tak nak, Hafiz bukan tak nak share layer, tapi Hafiz bukan try cara layer lah, bukan style Hafiz. Okay. Macam mana set TPSL dalam Hafiz kongsi ilmu, Hafiz ada buat video. Dalam tu boleh tengok cara set TPSL, insyaAllah. Kalau dah ada OTA account, macam mana nak join Hafiz? Boleh. Lepas webinar ni Hafiz akan buat satu posting. Okay, sekejap lah Hafiz buat terus. Sekejap Hafiz buat posting sekejap. Untuk siapa yang nak join family tu boleh terus PM Hafiz. Nanti Hafiz buat posting tu. Okay Habibie, Hafiz dah buat satu posting. Terima kasih yang join webinar Hafiz malam ni. Untuk siapa yang nak join family kita, Hafiz dah tunjuk tadi kan Hafiz punya family tu apa dalam tu, Hafiz dah tunjuk, Hafiz dah buat preview. InsyaAllah dalam ni pun ada family. Dalam chat ni pun ada family, dah bagi feedback sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Yang nak join, Hafiz akan open 200 slot sahaja malam ni. Okay, lepasnya Hafiz akan open next time pula. Alright. So boleh terus PM Hafiz lah.
Alright. So terima kasih yang join webinar Hafiz. Hafiz appreciate sangat-sangat. Hafiz akan cuba the best untuk guide Habibi semua, untuk sharing knowledge semua. Dalam public pun Hafiz akan share one by one dalam Hafiz kongsi ilmu tu. Tapi dalam family insyaAllah akan lebih advance lah, sebab family over everything. Alright. So yang dalam family ni Hafiz anggap memang support Hafiz dari dulu. Hafiz pun ada anggap macam family sendiri. Dengan family memang Hafiz takkan kedekut. Signal extra knowledge yang Hafiz share setiap hari pun insyaAllah akan lagi memantapkan pemahaman family kita lah. Alright. So tonight itu saja. Next time insyaAllah akan ada webinar lagi. Alert lah yang tak nak join family Hafiz pun tak ada masalah. Hafiz akan buat webinar lagi dalam public ni akan datang. Okay, so setakat ni so far Habibi semua faham dengan cara step Hafiz tu. Kalau ada pertanyaan boleh tanyalah sekarang, sementara kita tunggu, sementara saja kita sembang-sembang jap. InsyaAllah halalkan. Malam ni kalau ada signal Hafiz akan share. Okay? Ya, tak ada masalah. Hafiz akan share dulu. Untuk yang masuk family boleh pin channel tu biar kat atas sekali. So tak terlepas signal Hafiz. And then tengok semua video yang Hafiz pin webinar ni pun direkod. Hafiz akan share recording nanti. Tak ada masalah. Cara nak set TPSL boleh tengok dalam Hafiz kongsi ilmu. Dalam tu Hafiz dah buat video cara nak set TPSL. Video first kali. Tekan je pin post tu, tengok first kali video. Okay. So basically apa yang Habibi tanya ni semuanya Hafiz dah share dalam Hafiz kongsi ilmu. Cara set TP, cara set SL, cara set BE pun Hafiz dah share. Oh, pemenang best comment. Oh, sorry. Pemenang best comment Hafiz akan pilih hari Khamis. Sebab kalau hari Selasa ni macam baru sangat. So hari Khamis lambat sikit. Kita bagi buang dulu siapa nak menang dapat duit. Okay. Pin and set ringtone siren. Ini Walid bagi tahu pin channel Hafiz and set ringtone siren. Baru alert. Betul tak? InsyaAllah yang follow dapat, insyaAllah boleh profit lah. Gol, ada cakap gol Junam. Macam Hafiz cakap tadi, gol dah ambil zone kita pukul 8 tadi. Okay, so macam tak sesuai untuk kita entry tadi. GG pun orang cakap Junam. So GG ni macam tadi ada orang cakap buy kan. Sebab Hafiz cakap tak boleh buy. Sebab momentum dia still nak ke bawah. So bagi Hafiz tak boleh buy lagi. Dia nak terus terjun dulu. So tak ada clear confirmation untuk kita buy lagi. Okay. Yang lain tu Hafiz akan tengok. Nanti lepas kelasnya Hafiz akan cuba cari satu signal. Kalau ada signal Hafiz akan share dalam publish sekali, tak ada masalah. Okay. Alright Habibi, so that's all for tonight. Terima kasih join kelas Hafiz yang tak seberapa ni. Kalau harap bermanfaat lah dengan teknik Hafiz share tu. Basically memang itu je Hafiz pakai. Hafiz tak ada sorok apa-apa, memang itu je pakai. Cuma Habibi perlu back test and biar tajamkan lagi mata untuk nampak. Okay. Alright Habibi, terima kasih join. Alhamdulillah ramai yang support. Nanti Hafiz akan Hafiz akan share video ni dalam Hafiz kongsi ilmu mungkin esok Hafiz akan upload. Okay, yang ada PM Hafiz akan reply one by one nanti. Okay, so harap bersabar dulu, mungkin ramai yang PM ni. Okay. Alright, terima kasih Habibi. Assalamualaikum.